Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya akan tunaikan permintaan beberapa viewer yang diorang nak saya buat tom yum. Sebenarnya tom yum ni saya rasa semua orang tahu buat kot. Siapa-siapa yang biasa masak kat rumah mesti tahu buat tom yum kan. Jadi untuk video ni saya cuma akan berikan beberapa tips, beberapa rahsia macam mana untuk korang dapatkan tom yum yang consistently sedap. Yang tak adalah kalau minggu ni buat macam kurang sikit, minggu depan sedapnya, lepas tu minggu yang lepas pada tu tak berapa sedap pula. So kali ni saya akan tunjuklah beberapa rahsia lah. Kalau nak ikutkan, sebenarnya tom yum ni bahan-bahan dia simple je. Cuma apa yang penting yang kita kena ingat bila kita masak tom yum, sebenarnya ada 4 benda tau. Satu, kita nak flavor yang clean. Maksudnya kita tak nak rasa yang macam berkeladak, rasa kita nak dia clean. Yang kedua, kita nak rasa dia, ini subjektif lah, saya lebih suka rasa dia kuat, rasa dia strong. Ada orang suka tom yum tak berapa kick sangat, dia suka mild je. Yang ketiga, kita nak fresh. Kita nak bila kita makan tu kita dalam kepala kita terus kita macam fresh macam tu. Dan yang keempat, yang paling penting sekali, balance. Balance is the key to a good tom yum. That's it, period. Bermaksud dari segi masin, dari segi manis, daripada segi pedas, dan lagi satu paling penting lah, masam. 4 flavor ni kena betul-betul balance, baru korang boleh dapatkan tom yum yang betul-betul sedap. So kita tengok bahan dia. Jadi hari ni saya akan buat tom yum seafood. So bahan-bahan ni macam yang korang boleh nampak, start pada sini. Saya pakai bawang besar 2 biji, kita potong dadu besar-besar kasar macam ni je. Lepas tu bawang putih dalam 3-4 ulas saya ketuk je. Cili api saya cuma belah 2. Ini terpulang pada korang lah nak pedas setara mana kan. Kemudian lengkuas saya cuma hiris halus-halus. Lepas tu dia punya aromatics yang wajib, serai dan daun limau purut. Serai saya cuma belah 2 je. Again, kenapa saya belah 2, saya tak ketuk? Sebab bila saya banyak kali buat tom yum, saya rasa kalau dia ketuk, dia punya flavor tu jadi macam berkeladak macam tu. Dia tak clean. Lepas tu untuk sayur dia, saya ada tomato, saya ada oyster mushroom. Oyster mushroom ni kita akan belah-belah lah nanti. So mushroom ni kita akan belah-belah. Lepas tu ada cauliflower. Lepas tu ini daun ketumbar, paling penting kita akan masuk last sekali dengan limau, kita akan masuk last. Kemudian kita, ini macam rahsia lah sebenarnya, ramai orang tak tahu. Untuk dapat tom yum, dia ada 2 version lah. Cuma sebenarnya saya lebih suka version yang tom yum masukkan santan sikit tau. Sikit je hujung, santan yang pekat. Dia akan bagi, dia taklah bagi rasa creamy, maksudnya macam masak lemak tu, bukan. Cuma dia akan rounded off the flavor. Dia akan jadi lebih balance. Kemudian ni rahsia yang ramai tak tahu kot. Saya bukan nak promote, saya bukan duta lah kan. Cuma dalam banyak paste tom yum yang saya pakai, yang paling sedap adalah brand Thai Boy. Thai Boy ni gambar baby ni, gambar baby pakai lampin ni. So ini adalah brand yang paling sedap yang dalam banyak-banyak. Apa brand kalau korang terlintas dalam kepala kan, semua saya dah pakai. So ini yang paling okey lah, jangan risau. Yang ini ada tulis halal. Cuma masalah pada brand tom yum paste ni, susah nak cari. Brand Thai Boy ni memang susah nak cari. Ini saya beli dekat NSK. Setakat yang saya tahu, situ je yang ada jual, NSK. Tempat-tempat lain, Speedmart memang tak ada. Giant, kalau saya tak silap tak ada. Tesco pun tak ada kot.
Jaya Grocer ke Village Grocer ke mungkin lah ada. Saya tak boleh nak cakap lah. Tapi yang saya jamin NSK ada. So, jom. Oh, sebelum tu saya lupa seafood dia lah. So, saya pakai udang dengan sotong lah. Sotong ni nanti saya akan demo macam mana cara nak potong bagi dia bentuk bunga macam tu. Korang dah nampak kadang-kadang dia kat kedai tom yum yang mahal-mahal sikit kan, dia orang punya sotong tu macam lawa, macam bunga macam tu. Nanti saya akan tunjuk macam mana sebenarnya nak potong. Simple je sebenarnya. Jom. Jadi first kali masukkan minyak. Kemudian kita akan masukkan bawang dan juga bawang putih. So kita akan tumis dulu bawang dengan bawang putih ni sampai dia wangi sikit. Ramai orang pelik tau bila saya masak tom yum, kenapa saya pergi tumis bahan-bahan dia. Biasa orang main rebus je kan. Itu rahsia dia sebenarnya. Kalau korang tumis dulu, flavor dia akan lebih wangi. So dia akan lebih sedap lagi. Dia tak rasa macam orang-orang bahasa kampungnya panggil pedor. Macam tu. So yang kalau korang tumis dia akan lagi sedap. Bukti dia, tempat kerja saya sebelum ni pun agaknya punyalah sedap tom yum saya buat kot. Sampai dia nak masukkan menu tom yum dalam menu sedia ada atas nama saya. Itu selingan dululah kan. Bila bawang dengan bawang putih tu dah wangi, okay, sekarang kita boleh masukkan lengkuas. Tumis sampai dia wangi. Satu rahsia sebenarnya, macam mana untuk dapatkan flavor yang masih fresh bila kita makan, kita kena cepat tau masa kita masak tom yum ni. Maksudnya api paling kuat, tumis betul-betul laju. Lepas tu jangan sampai flavor tu dia jadi macam hilang, freshness tu hilang. So dia punya rahsia dia kena laju sebenarnya. Bila lengkuas dah wangi, so sekarang kita masukkan kita punya cili api dan sama juga kita akan tumis. Sekarang kita akan masukkan serai dengan daun limau purut. Kemudian kita akan masak sekejap, tumis sekejap sampai dia wangi. Baru kita akan masukkan air. Serai dengan daun limau purut dah wangi, so kita masukkan air. Jangan banyak sangat lah. Bergantung kepada banyak mana korang punya ni lah, sayur dengan korang punya protein lah, banyak mana korang pakai. Kemudian api paling kuat dan kita bagi dia menggelegak. Dalam pada kita tunggu air tu menggelegak, kita boleh masukkan terus kita punya paste tom yum. Jangan kedekut lah. Masukkan, sekarang ni saya pakai lebih kurang 2 senduk, 3 senduk lah. Saya akan pakai dalam lebih kurang 3 senduk. Bila lepas korang dah masukkan paste tom yum tu, korang rasa dulu sikit. Korang estimate banyak mana lagi paste tom yum yang korang perlu masukkan. Kalau anda kata dah cukup, cukup lah. Kalau anda kata kurang, tambah lagi. Masa ni jangan tunggu sampai last minute baru rasa. Satu rahsia sebenarnya untuk masak dengan consistently sedap, taste along the way. Maksudnya sambil korang masak, rasa, masak rasa, masak rasa along the step. Menggelegak, korang boleh masukkan korang punya carrot dulu, sebab carrot akan ambil masa paling lama untuk masak. Agak-agak carrot tu dah separuh masak lah lebih kurang. Korang boleh masukkan pula cauliflower kalau korang pakai lah. Cauliflower ni akan ambil masa lebih kurang minit je kot untuk masak. Jadi sekarang kita boleh masukkan kita punya udang. Korang kena ingat, seafood masak sekejap je tau. Kalau udang ni lebih kurang tak sampai 2 minit kot kalau ikut sebenar-benarnya. So bila korang dah masukkan seafood ni, maksudnya dah nak siap dah sebenarnya. Tunggu kita punya udang tu masak sekejap. So saya akan demo kat korang sebenarnya macam mana cara untuk buat yang potongan sotong jadi bunga tu. So sotong ni saya dah buka. Lepas tu saya dah buang kulit dia. Kulit tak perlu buang pun sebenarnya. Ni cuma saya saja buang supaya senang saya nak tunjuk kat korang lah. So kat bahagian dalam ni kita akan kelar dia bentuk X. Pastikan pisau tajam. Tak perlu buat laju macam saya lah. Maksudnya slow-slow je dulu. Korang tak potong sampai ke bawah tau. Korang hanya kelar bahagian dalam dia je. Jangan sampai ke bawah. So lepas tu kita akan pusingkan kita punya sotong ni. Pusingkan sikit. Kita akan balas yang belah ni pula. Sama. Kita akan kelar. So korang boleh nampak. Mungkin pada kamera saya tak pasti jelas ke tak. Tapi bahagian dalam ni dia dah jadi macam X macam tu. Dah kelar jadi macam X. Boleh nampak.
Lepas tu sekarang kita akan potong je macam ni. Lepas tu nanti dia akan jadi berpintal. Bila dia masak, dia akan jadi macam bunga. Korang boleh tengok nanti. Kita punya udang dah boleh kata hampir masak. So kita masukkan mushroom dengan tomato lah. Lepas tu kita akan biar dia masak dalam setengah minit. Okey, last kita akan masukkan kita punya sotong. Sebab sotong ni ambil masa sekejap dia untuk masak. So kita akan masukkan last sebelum final seasoning. Last kita akan masukkan santan sikit. Dalam masa yang sama, sekarang kita akan season. So ini yang part paling penting. So sos ikan untuk dia punya masin, umami flavor. Lepas tu saya akan masukkan gula sikit. Kita akan rasa nanti. Masukkan dulu baru kita akan rasa. Kalau kat Thailand dia pakai palm sugar. Saya tak jumpa, so kita pakai gula biasalah. Garam sikit. Sekarang kita akan kacau bagi dia semuanya larut. Kemudian kita akan rasa. Kemudian kita akan adjust daripada situ untuk dapatkan perfect balance. Jadi bila semua seasoning tu dah ngam, korang akan masukkan, tutup api dan masukkan limau nipis. Saya pakai sebiji dulu, tengok cukup ke tak. Lepas tu korang akan masukkan juga daun ketumbar. Banyak pakai, ni saya dah cincang lebih kurang, tak perlu halus sangat. Masukkan ni saya pakai lebih kurang segenggam lah. Api tutup lah, ingat. Kenapa api tutup? Sebab kalau anda kata api buka, haba tu dia akan boleh buat flavor pada limau dan pada ketumbar ni hilang. So baru kita kacau bagi limau dengan daun ketumbar tu sebati rasa dia. Kemudian kita akan rasa lagi sekali cukup ke tak masam dia semua. Adjust, settle. Jadi inilah hasilnya selepas kita masak tadi. Macam yang korang nampak, dalam ni ada udang, ada sotong, dan sotong tu korang boleh nampak dia jadi macam yang tu lah, macam sotong bunga yang kat kedai tu lah kan. So tekniknya saya dah tunjuk tadi macam mana. Yang penting korang kena ingat balance, tu saja sebenarnya. Dan korang kena laju lah, kena laju. Maksudnya pastikan barang-barang korang semua dah siap prepare. Kalau yang kedai tom yum lain, dia barang-barang tu memang dah ada kat tepi, semua dah settle. Kalau kat rumah, korang pastikan semua sayur dah siap potong. Korang punya, kalau pakai seafood, pastikan seafood semua dah bersihkan. Maksudnya semua dah, mise en place dah settle. Lepas tu terus masak. Sekejap je dah settle. Sebab kalau anda kata korang drag, korang masak terlalu lama, freshness tu akan hilang. So rasa dia akan jadi boring. Lepas tu kalau korang overdo it pula, maksudnya korang pakai bahan-bahan yang terlampau banyak, terlampau kompleks, pun tak sedap juga. It's all about balance pasal tom yum. Macam tadi saya buat, saya letak santan. So terpulang. Kalau korang jenis tak suka santan, tak perlu. Ni saya tunjuk variation lah, supaya korang tahu sikit macam mana diorang buat kat kedai. So itu sahaja. Saya sangat harap yang korang boleh cuba tom yum ni dekat rumah. Untuk video akan datang, saya ada request beberapa orang, dia minta saya buat mashed potato. Sebenarnya saya dah pernah upload dekat Facebook saya, cuma gambar je lah, bukan video. So saya mungkin akan buatlah video pendek pasal macam mana nak buat mashed potato. Itu sajalah untuk video kali ini. Assalamualaikum.